Assalamualaikum murid-murid semua. Kita berjumpa lagi pada petang ini dalam pelajaran Sirah Darjah 4. Ini kitab Sirah Darjah 4. Jadi anak-anak semua boleh buka kitab Sirah ya. Buka surat 1, pelajaran 1, tajuk pertama yang kita akan belajar tentang Isra dan Mi'raj. Apakah itu Isra dan apakah itu Mi'raj? So, anak-anak semua kena buatkan perbezaan. Isra tu artinya apa? Mi'raj tu apa? Okey, kita pergi pada tajuk pertama 1.1, pengertian Isra dan Mi'raj. Kita pergi kotak pertama, Isra. Erti Isra. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Okey, so ingat perjalanan Nabi Muhammad Rasulullah pada waktu malam, bukan pada waktu siang, malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestin. Okey, itu erti Isra. Erti Mi'raj di kotak sebelah, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, baginda menaiki langit ketujuh dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi di sini perjalanan Nabi adalah berbeza. Kalau Isra, perjalanan Nabi pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Mi'raj pula pada waktu malam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Okey, kita pergi pada info bawah. Rasulullah diisrakan dengan jasadnya. Maknanya Nabi Muhammad sendiri dengan badan dia semua dalam masa satu malam saja diisrakan. Ia berlaku pada 27 Rejab. Ini bukan mimpi ya, ini betul-betul berlaku pada Nabi Muhammad pada bulan Rejab, 27 Rejab. Ingat tarikh tu keluar periksa. Setahun sebelum hijrah Rasulullah, baginda menunggang burak. Apakah itu burak? Kita pergi muka surat 11 sekejap. Ini dia. Burak ialah binatang tunggangan. Maksudnya Nabi naik burak tu masa perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Maksudnya dia seekor binatang lah. Binatang yang sangat pantas dan laju. Pergerakannya umpama seperti cahaya. Laju. Okey. Kemudian Nabi Muhammad menunggang burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu erti Isra. Ditemani oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang teman Rasulullah daripada Isra ke Mi'raj. Untuk memperlihatkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, bukti dan tanda kekuasaan Allah, dan juga untuk memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau adalah Rasul yang terakhir. Okey, itu untuk muka surat 1. Pengertian dan pengenalan kepada Isra dan Mi'raj. Kita pergi pada muka surat 2, tajuk atas. Boleh tengok dalam kitab anak-anak masing-masing lah. Ni contoh yang saya snap. Okey, muka surat 2, 1.2, dalil berkenaan dengan mukjizat Rasulullah Isra dan Mi'raj daripada surah Al-Isra ayat 1. Saya baca artinya saja ya. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya ini. Hambanya ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestin, yang kami berkati sekelilingnya. Perjalanan Rasulullah tu diberkati. Daripada Isra ke Mi'raj diberkati Allah. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepadanya, nya tu merujuk kepada Nabi Muhammad, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Hanya Allah je yang mampu memperlakukan sedemikianlah perjalanan Rasulullah tu daripada Isra ke Mi'raj dalam satu malam saja. Kalau manusia lain tak bolehlah termampu nak buat. Mana boleh.
Allah nak tunjukkan kekuasaannya sahaja. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar dan Allah jualah yang maha mengetahui segala yang berlaku. Okey, 1.3 tajuk bawah. Peristiwa sebelum Nabi Muhammad diisra' dan mi'rajkan. Apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sebelum peristiwa Isra' Mi'raj. Okay, kita tengok yang pertama, yang bawah ya. Sebelum Isra' dan Mi'raj berlaku, Rasulullah SAW telah mengalami peristiwa berikut. Peristiwa apa yang berlaku pada Nabi Muhammad? Kita tengok yang pertama, dada Nabi Muhammad telah dibelah. Anak-anak semua pernah dengar kan, dada Nabi pernah dibelah pada waktu kecil, masa dibela, dijaga oleh Halimatus Sa'diyah. Kali ni berlaku lagi, tapi kali ni Nabi Muhammad sudah dewasa, dibelah kali yang kedua oleh malaikat Jibril. Yang kedua, hati baginda telah dikeluarkan. Selepas dah dibelah, hatinya telah dikeluarkan dan disucikan dan dibersihkan dengan air zam-zam. Serta dipenuhkan di dalam dadanya itu, dalam hatinya itu dengan iman dan hikmah. Khatamun Nabiyyin, di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya benda sebegini Nabi Muhammad je alami. Kita sebagai manusia biasa tak akan pernah alami sedemikian. Okey, kita pergi pada info yang kecil di bawah ni. Kalau anak-anak boleh nampak lah ya, tengok dekat kitab masing-masing pun boleh. Info kecil bawah ni. Dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibelah oleh malaikat Jibril. Kali pertama ketika berumur 3 tahun. Masa tu dia kecil lagi. Semasa dalam asuhan didikan jagaan Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk pilihan. Makhluk pilihan Allah Ta'ala dan adalah rasul contoh kepada Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Okey, itu muka surat 2. Kita pergi pada muka surat yang ketiga. 1.4 tajuk peristiwa semasa Isra' dan Mi'raj. Tadi sebelum Isra' dan Mi'raj, ini semasa, maksudnya sudah berlaku perjalanan Isra' dan Mi'rajnya itu. Okey, kita tengok peristiwa semasa Isra' dulu. Okay, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memilih susu sebagai minuman baginda. Dekat situ ada dua pilihan sebenarnya. Macam mana nak tahu? Kita tengok pada info yang sebelah. Ni dia. Setelah selesai solat berjemaah di Baitul Muqaddis dekat Palestin, Nabi Muhammad didatangkan dua bejana. Bejana tu maksudnya bekas air. Ada dua air. Dua bekas air, iaitu sama ada bejana berisi susu atau yang kedua bejana berisi khimar, iaitu air arak. Jadi ada dua pilihan air. Manakah pilihan Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad memilih susu untuk diminum. Ini dia kisah permulaan semasa Nabi Muhammad diisrakan lah. Jadi Nabi Muhammad pilih susu untuk minuman dia. Yang kedua, Nabi Muhammad juga melihat rombongan dagang penduduk Mekah. Dia nampak penduduk Mekah yang ramai berdagang, berjual barang semasa pergi dan baliknya. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW juga melihat malaikat Malik. Malaikat Malik kenal kan? Yang tidak pernah senyum dan tidak kelihatan riak kegirangan. Maksudnya mukanya tak ada gembira langsung. Dekat wajah dia tu, kat muka dia tu. Yang keempat, Nabi Muhammad diperlihatkan beberapa azab. Azab tu maksudnya seksaan yang menimpa kaumnya. Kaumnya siapa? Kita lah semua. Nabi Muhammad dapat nampak bayangan masa hadapan. Masa hadapan tu sekarang ni. Jadi dia nampak apa yang berlaku, yang akan datang, peristiwa akan datang. Dia dah nampak dulu masa perjalanan Isra' dan Mi'rajnya itu. Okay? Yang pertama, apa yang berlaku, azab seksaan yang terjadi. Yang pertama, diazab
dengan keadaan mulutnya mempunyai muncung. Azab seksa yang berlaku pada diri kaumnya itu, mulutnya tu mempunyai muncung seperti muncung unta dan dimasukkan api ke dalam mulutnya itu. Apa yang dia buat masa hidupnya di dunia? Dia mengambil harta anak yatim. Jadi dekat akhirat, itulah yang akan terjadi pada kaumnya itu. Jika dia mengambil harta anak yatim yang bukan miliknya, milik yang sepatut yang diterima. Okay, yang kedua, azab yang kedua, diazab dengan keadaan perutnya yang sangat besar dan tidak berupaya untuk beralih tempat di dalam neraka. Tak mampu nak angkat perut, nak angkat badannya tu untuk beralih ke tempat yang lain kerana membawa perut yang sangat besar. Itu azab yang berlaku dia di akhirat kelak. Apa yang dia lakukan semasa hidupnya? Dia mengamalkan riba. Mengamalkan maksudnya dia mengambil duit riba, duit lebihan ketika dia berurus niaga, berjual barang. Itu dia yang berlaku. Okey, azab yang ketiga, dia azab dengan memakan daging yang busuk. Dekat akhirat dia makan daging busuk. Walaupun ada daging yang halal, nampak daging yang elok dan bersih, tapi dia tetap ambil juga daging yang busuk untuk dia makan. Apa yang dilakukan semasa hayatnya di dunia? Dia melakukan zina. Zina ada banyak ya. Sama ada zina membuat perkara yang tidak elok kepada wanita atau perempuan yang lain, atau sama ada zina pada mata, zina pada mulut dan sebagainya lah. Jadi kita semua jangan melakukanlah perkara-perkara sedemikian. Itu 3 contoh yang ada di dalam kitab Sirah Darjah 4. Sebenarnya ada banyak lain lagi. Termasuk orang yang tidak solat, melambat-lambatkan solat, orang yang suka berfitnah, macam-macam lagi sebenarnya yang ada. Okey, kita pergi pada muka surat 4. Anak-anak boleh tengok juga dalam kitab anak-anak masing-masing. Peristiwa semasa Mi'raj. Apa yang berlaku semasa Mi'raj pula? Okey. Yang pertama, bertemu para nabi setiap pintu langit. Nabi Muhammad berjumpa dengan nabi-nabi yang hidup sebelumnya zaman Nabi Muhammad ada. Contohnya yang pertama, langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Padahal Nabi Muhammad semasa hayat Nabi Adam masih hidup, Nabi Muhammad tak pernah jumpa dengan Nabi Adam pun. Tapi masa peristiwa Mi'raj berlaku ni, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam pada langit yang pertama. So anak-anak kena ingat ya, setiap langit pertama, langit kedua tu ada nabi-nabi yang Nabi Muhammad jumpa. Okay, langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, ada beberapa Nabi di dalam setiap langit-langit yang Nabi Muhammad jumpa. Sehinggalah langit yang terakhir, Nabi Muhammad menghadap Allah Ta'ala. Yang kedua, menerima kewajipan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Pada mulanya, solat fardu dilakukan 50 fardu. 50 fardu dengan ganjaran pahalanya 50 lah. Tetapi bila menghadap Allah Ta'ala semasa peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad minta supaya Allah Ta'ala mengurangkan solat fardu yang pada mulanya 50 waktu menjadi 5 waktu dengan pahala yang sama jumlahnya 50 pahala dengan 5 fardu solat. Okey, yang ketiga, baginda diperlihatkan dengan rupa sebenar malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni, malaikat Jibril tunjukkan rupa beliau yang sebenar. Okey, itu sahaja untuk pelajaran hari ini, iaitu peristiwa semasa Mi'raj. Hafalkan, ingatkan. Kemudian peristiwa semasa Isra'. Okey. Kemudian peristiwa sebelum Isra' dan Mi'raj, apa yang berlaku. Dan 2 perbezaan erti Isra'
dan erti Mi'raj. Begitu juga dengan bilakah tarikh berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Okey, anak-anak semua, itu sahaja untuk petang ini dalam pelajaran sirah. Kita akan jumpa lagi sambungan pelajaran Isra dan Mi'raj ni di masa akan datang. Assalamualaikum.